Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, apabila satu perkara ini sengaja dipolitikan oleh pihak pembangkang, yang mana juga mereka cuba memusingkan fakta dan mengelirukan rakyat. Kononnya, cukai 10% pembelian secara online ini ya untuk menekan cara kerajaan hari menekan rakyat, kononnya sahabat-sahabat semua. Hakikatnya satu fakta yang Anda harus tahu adalah cukai LGV ini ya telah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Siapa kerajaan sebelum ini? Anda tahu jawabannya. Cuma ya kerajaan hari ini telah menunda ya pelaksanaannya. Ya, kalau betul tahun ini bulan April kalau saya tidak silap, tapi dilanjutkan akan bermula pada 1 Januari 2024. Jadi apa sebenarnya cukai 10% LGV ini? Jadi menarik ya untuk kita ikuti pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan cukai ini yang kita lihat hari ini sedang ditularkan, dipanaskan, diviralkan oleh pihak-pihak pembangkang. Ya, kononnya ini salah satu lagi cara kerajaan menekan rakyat yang semakin tertekan hari ini. Adakah tuduhan itu benar? Adakah kenyataan mereka itu betul, sahabat semua? Mari kita ikuti pencerahan mantap daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu cukai LGV ini, sahabat-sahabat semua. Jadi, tanpa buang masa, mari kita dengar dan tonton video ini. Habis. Cerita cukai. Cerita cukai. Cukai jualan 10% ke atas barangan dalam talian bawah 500 dikenakan mulai 1 Januari. Malaysia akan memulakan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barang bernilai rendah, low value good LVG yang akan dijual secara dalam talian mulai 1 Januari 2024. Demikian menurut Jabatan Kastam. Malaysia sepatutnya mengenakan LVG 10% ke atas barangan berharga 500 dijual secara talian bermula 1 bulan April 2023, tetapi telah ditangguhkan oleh Jabatan Kastam pada Mac lalu. Okey. Now, timbul persoalan. Is habislah. Lepas ni semua barang harga 500 kita bawa beli atas talian, semua kena cukai 10%. Sudah. Mampus kita macam ni, mampus. Habislah kita. Dia macam ni tu lah, relax. Saya terangkan. Yang pertama sekali, sebenarnya, sebelum ini benar, sebarang pembelian secara online dari luar negara, bawah daripada nilai 500 tidak dikenakan cukai. Okay, barang daripada luar negara, bawah 500 tidak ada cukai. Luar negara, kita ingat dulu. Bukan talian saja. Bukan atas talian, luar negara. Atas talian, luar negara. Tidak dikenakan cukai. Now, cukai ini khas untuk pembelian low value goods, LVG, untuk barang bawah 500 daripada luar negara. Kenapa? Untuk makluman tuan-tuan, barang-barang yang sama, yang nilai rendah ni, kan? Contohnya benda ni lah. Ni barang ni harga bawah 100 dan sebagainya kan. Yang ni RM50 saya beli. Ini barang-barang ini sebenarnya kalau dihasilkan secara tempatan sudah ada cukai 10%. Tetapi kita beli barang daripada luar negara, bawa barang yang sama ataupun lebih kurang bentuk ataupun penggunaan yang sama, tak ada cukai. Jadi of course barang daripada luar negara itu akan jadi lebih murah kerana tak ada cukai. Dan yang kedua, ketirisan berlaku. Kita lebih suka membeli barang daripada luar negara daripada membeli barang daripada dalam negara. Kerana of course disebabkan cukai, barang dia lagi mahal sikit berbanding barang luar negara. So daripada situ, kastam kerajaan telah mengatakan, menetapkan bahawa mana-mana barang low good value bawah 500 akan dikenakan cukai 10% pembelian atas talian daripada luar negara. So tempatan tak ada. Pembelian tempatan, barang-barang tempatan low good value ini dah ada cukai 10% itu. Jadi tujuan dia menyelamatkan industri tempatan juga. Saya baru-baru ni terima satu kata-kata lah daripada rakan saya yang buat bisnes. Dia kata, kita orang tak boleh compete dengan barang-barang daripada overseas, daripada China, kita tak boleh compete. Kenapa? Memang murah sangat ni. Kita orang tak boleh lawan. Memang murah. Saya kata salah satu sebabnya, contoh TikTok ni tuan-tuan. TikTok ni tak ada base kat Malaysia tau. Dia ada office tetapi base dia dekat Singapura. Apa barang yang kita beli dekat TikTok ni, semua duit pergi ke Singapura. Semua pergi ke Singapura. Jadi kita tak ada cukai. Kita tak kenakan cukai pada dia orang. So, dan itu Indonesia buat sehingga Indonesia tutup TikTok Shop Indonesia, sehinggalah TikTok setuju letakkan office dia ataupun operasi dia di Indonesia supaya boleh dicukaikan.
So sekarang ni Malaysia akan bergerak ke arah itu. Kan, menurut Roy B. Fahmi lah. Bergerak ke arah itu supaya kita boleh cukaikan. Kenapa? Kalau kita tak ada pencukaian, di situlah mereka main harga. Sebab itu kita pelik, apa pasal online shopping ni terlalu murah. Kita tengok harga barang sini 4,500. Macam ni kan saya beli lokal lah kan. 4,500 tapi kita beli dekat online boleh dapat 200, 100 lebih. Pelik kita kan. Macam mana? Sebab dia tak ada cukai tu tuan-tuan. Cukai tu dia tak ada. Jadi dia boleh main harga kat situ. So siapa yang rugi? Tempatan. Penjual tempatan yang rugi. So dengan cara ini dia dah letakkan kembali on the playing fields. Itu yang pertama. Nah, dalam masa yang sama juga kalau kita kata hanya yang akan dikenakan cukai 10% ini adalah syarikat-syarikat besar yang berdaftar dengan custom. Jadi mana peniaga-peniaga kecil yang berniaga secara yang bukan tidak berdaftar dengan custom tidak dikenakan cukai 10% tersebut. Dia hanya untuk syarikat besar yang memang import secara besar, kerana bila mereka import secara banyak tuan-tuan, di situ dia boleh main harga. Saya tahu, saya jumpa seorang importer daripada China itu. Dia orang Malaysia, China Malaysia. So saya borak dengan dia, saya tanya-tanya dia macam mana dia buat import apa sebagainya, macam mana dia uruskan apa semua macam tu. Dia kata sebenarnya barang murah because saya beli banyak. Saya beli bulk, kan? Saya beli bulk. Lepas tu saya bawa ke Malaysia dan penghantaran dia murah, 4,500 je dalam satu jumlah kuantiti yang banyak. Murah sangat. Jadi bila dia beli banyak, dia jual pun dengan harga yang murah sebab kos dia tak besar. You see, macam mana benda ini. Dan mereka ini berdaftar dengan custom dan mereka yang dikenakan cukai. Dia kata tak ada cukai. Sebab dia beli barang-barang yang murah. Saya perasan dia beli barang-barang yang murah. Low good values ni. Low good value. Jadi di sinilah kita akan buat good playing field kepada dan menyelamatkan tempatan kita lah. Habis. Tuan-tuan. Malam ni tak ada cerita politik sangat kan. Tapi ni nak cerita sikit tentang EPF. Dulu kan saya pernah berdebat hebat lah kan, dengan orang yang nak keluarkan duit EPF ni kan. Dia kata keluarkan duit EPF, keluarkan duit EPF, keluarkan duit EPF. Kemudian dia kata kita kena keluarkan duit EPF sebab apa? Kita perlukan duit EPF tu sekarang. Saya kata kalau kita keluarkan duit EPF, kita akan menghadapi masalah, saya kata. Negara akan bermasalah, EPF akan menghadapi masalah. Baik kita simpan, sebab kita negara dah buka. Yang sebelum ini negara tak buka, kita faham kan? Kita perlukan duit EPF tersebut. Sekarang ini negara dah buka, kita dah boleh kerja, kita simpanlah untuk hari tua kita. Berita baik tuan-tuan. Good chance of EPF 2023 dividend beating last year's 5.35%. Ada berkemungkinan besar dividen EPF 2023 akan melebihi dividen tahun lepas sebanyak yang diberikan sebanyak 5.35%. That is a good news for the countries of 16 million employees Provident Fund EPF members set to receive dividends for 2023 within the next 3 months. Based on the EPF investment performance in the first 9 months of this year, most members can look forward to 2023 dividend coming in 5% at least this year. There is a very good chance of dividend at least matching or coming in above last year's 5.35% of conventional savings back of the envelope calculation by the Edge Show. This forecast is based on the Provident Fund's investment performance in the first 9 months of 2023, the fact that overall fund size is growing again without large special pandemic time withdrawal, as well as its past track record. The EPF total dividend payout 2023 even stands a chance of aging past its current record high, which is 56.72 billion in 2021, if the EPF maintains its momentum in the fourth quarter. As it is total dividend payout for 2023 is almost certain to beat 2022's 51.14 billion, last year 45.45 billion, or a dividend of 5.35% was paid to EPF members, with conventional saving while the remaining 5.7 billion or dividend 4.75 paid with Shariah saving. Dividend for Shariah saving may remain muted, however, given that EPF says only 5.1 billion have been generated for the same portfolio. Okay, so ini kita akan tengok total dividend payout, all-time high 56.7 billion in 2021. Though decent, 2023 divided rate is unlikely to top 6% for the 2021 EPF dividend, a rate of 6.1%. So kita tengok nanti, insyaAllah ada berita baik bahawa dividend.
kepada EPF itu mungkin akan meningkat sama, at least sama, atau mungkin akan meningkat lebih daripada yang ditawarkan pada tahun lepas, which is a good thing lah, insyaAllah. A good thing dan juga good news kepada kita semua ni sebenarnya, kepada rakyat Malaysia, supaya kita sabar sebenarnya. Kita sabar bila kita buat pulangan tu, ada sebab kenapa kerajaan tak bagi. Walaupun itu langkah popular sebenarnya. Langkah popular adalah bagi je lah. Tetapi dengan pengeluaran bilion tersebut, dia akan mengganggu antara lain orang kata yalah, dividen dan sebagainya kepada EPF. Cerita kita. Baik. Terbaik sahabat-sahabat semua. Timbul satu persoalan ditimbulkan satu pencerahan yang padu ya, itu dia. Senang untuk difahami sebenarnya kenapa cukai jualan 10% ini sebenarnya diadakan, dan sebenarnya seperti yang saya katakan dilaksanakan dan diluluskan oleh kerajaan sebelum ini. Cuma ya pelaksanaannya itu telah ditunda untuk Januari ke tahun 2024. Dan antara tujuannya adalah untuk membantu ya peniaga-peniaga kecil ya, sebab apabila barang itu macam sama barangnya dijual oleh peniaga tempatan, tapi apabila dijual secara online daripada luar negara, harganya lebih murah. Jadi kenapa disebabkan itu kerajaan memberikan mengenakan cukai 10% supaya boleh membantu peniaga-peniaga yang lain, sahabat, terutamanya peniaga tempatan. Dan untuk pengetahuan juga, cukai 10% yang pembelian secara online ini tidak ya termaktub kepada peniaga-peniaga tempatan ya, tetapi hanya dikenakan ke atas nilai 500 ke bawah pembelian daripada luar negara, bukan di dalam negara kita. Jadi bahawa kononnya peniaga-peniaga kecil akan terkesan mereka akan lebih harganya akan lebih meningkat, sebenarnya sahabat semua, itu adalah satu fakta yang sengaja dipusingkan oleh pentaksub daripada penyokong politik lawan, walau-walau lebay-lebay dan geng sapu bersih untuk menakutkan rakyat dan sebagainya. Jadi terbaik Brother Iswadi telah menerangkan secara detail di sana. Saya harap anda di semua di luar sana ya memahami ya apakah sebenar fungsi cukai 10% pembelian online daripada luar negara. Bukan beli online di dalam negara ya tidak dikenakan, tapi beli online yang dibeli daripada luar negara yang dikenakan ya daripada RM500 ke bawah itu. LGV, low good value ya. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.